Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukurnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat dan nikmat kepada saya dan kepada orang-orang di sini, dapat mengkurniakan, dapat menghargaikan majlis dikatakan Maulid Sampan ataupun Tadika Sampan. Dia jadi kurungkan Tadika Sampan, yakni tadika sebagai perhubungan satu sama lain. Jadi alhamdulillah pada malam ini udaranya sangat-sangat indah dan udara yang sangat-sangat sedapnya. Tidak turun hujan pada malam ini. Jadi alhamdulillah 2-3 hari lepas baru ni tu kita hujan. Hujan tak ada berhenti, hujan pun jadi lebat. Sampai setengah-setengah tu rumah utuh, setengah rumah saat itu hatta di air. Jadi malam ni alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua malam ni boleh duduk di dalam majlis al-maghfirah, majlis keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ar-rahmah, yakni majlis dirahmati dan sayang oleh Allah taala terhadap kita. Jadi alhamdulillah kepada kawan-kawan bapa dan kawan ibu dan adik semua yang ada di hadapan saya pada malam ni, kita harap rapat sikit deh. Orang kampung duduk di belakang tu, kalau nak dengar ceramah, kita harap mai ke depan. Mai selit-selit celah kereta, celah tu tak nak jadi mana. Rahmat tak lain. Dan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun tujuh ni, tujuh depan ni. Lepas tu kalau kita tengok pada masa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sahabat duduk rapat apabila duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid Al-Madinatul Munawwarah, yakni sahabat saat itu rapat, dengar saat itu rapat. Kenapa? Mereka sila dan mereka rasa tu apabila rahmat Allah Taala turun daripada langit tak jatuh bawah, yakni jatuh di atas riba-riba mereka. Jadi alhamdulillah sekali lagi kawan-kawan bapa dan kawan ibu, hadirin dan hadirat yang ada di hadapan saya pada malam ini, saya ucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada imam dan khatib dan Bilal dan kamakan-kamakan masjid yang usaha, yang susah lelah, yang bergadai bahu siapa jadi majlis macam ni. Dan saya tak lupa lagi daripada Kemenir Nebel dan Pucuai apa semua yang ada di sini, yang ni petugas-petugas di dalam kampung ni, saya tak lupa ribuan terima kasih juga. Dan kepada kawan-kawan bapa dan kawan ibu yang duk menunggukan saya nak ucapan ini, maka ini salah satunya yang hebatnya. Saya terima kasih pada adik-adik tadika semua yang nak menunggukan dengarkan ucapan daripada saya pada malam ni. Jadi ibu-ibu dan bapa, jadi ni hak tulis di ni di kelas ni kerungkan Tadika Sampan. Makna kata masyra', yakni satu masyra', yakni satu khija'ah untuk buat perhubungan di antara adik-adik tadika, nak menimbulkan masalahnya kemesraan, kekasihan saya satu sama lain. Ini salah satu masalahnya dan satu tugas ataupun khija'ah yang amat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapa semua, pakat nak dengar belakang kan ni? Dah nak dengar belakang, kita minta perhati. Amo nak mari ni. Malam mau duk betong. Semalam mau duk betong di Bukit Takru. Lepas tu Abdul Salam, adik. Abdul Salam ni adik emo lah, supaya adik emo duk Syria kali. Amo tak ada ta'aruf amo nama emo ni, demo asa pun tahu dah asa pun amo ni. Dah tubik le Facebook ni pun acak kali dah. Duk ngajar jabat, tetap amo ngajar jabat sejid besar, sejid tengah, mana Masjid Kelang di Jabat hari Jumaat pukul 9.30. Facebook amo tubik lah. Setaban pondok cara saat pun jawi tubik situ pukul 9.30 pagi hari Jumaat amo duduk di Jabat. Lepas tu ceramah ni, hak mula ceramah jadi banyak ni tahun ni. Belum ada ni tak ada ceramah, tak ada petua. Tapi tahun ni mau petua. Buka pondok ni lebih kurangnya
hak bangun semulanya di Pondok Punjawi ni asal dulu orang kita sini, dan ada pelajar-pelajar kita di kawasan ni, pelajar lama kita ada kawasan ni. Nah dulu pun tahu dah Pondok Punjawi, Pondok Hajilah Punjawi. Lepas tu ya senyap lama. Dia jadi suai lama, hampir-hampir 30 tahun. Lepas tu hamba klik bangun ni, nah lebih kurangnya, nah 10 tahun. Pada hari ni tengah orang panggil tengah-tengah duk timur, tengah-tengah duk naik, tengah-tengah orang duk kenal. Lepas tu duk bangun hari tu kat habis 10 tahun. Lepas tu 2-3 nah 4 hari ataupun seminggu lepas, adik Abdul Salam ni telefon masuk ke hamba. Kata bapa boleh mari ke dak ceramah di Madelung ni, di Delong ni. Kita pun tengok dulu, tengok ada beripung ke tak beripung, ada simung ke tak simung. Maka kita pun tak apalah, kita sanggup nak mari sini. Nah sanggup mari nak ucap sanggup masalah nak uikan majlis, nak jadi muzakarah di antara kita. Bukan mari nak syarah, bukan mari nak ceramah, bukan mari nak mengajar ke sini. Cumanya kita pakat nak tukarkan fikiran, kemudian kita pakat nak ubah di antara kita daripada tak baik kepada baik, daripada hak baik nak terlebih baik. Arab kata daripada hasan kepada ahsan, daripada molek kepada terlebih molek. Ibu bapa yang dihormati, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ni di dalam bentukan yang comel, di dalam bentukan yang sangat-sangat elok. Dan Allah Taala jadi kita ni tak ada dah makhluk yang paling comel daripada makhluk yang lain, malaikatnya manusia kecuali manusia. Lepas tu di dalam keadaan manusia yang jangok ni, Allah Taala kata dalam satu surah, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu bapa dan hadirin hadirat yang dok mendengarkan majlis ni, cuba kita perhati pada ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata, dan Allah Taala bersumpah dengan 2-3 sumpahan. Allah Ta'ala bersumpah kali pertama tu, wattini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Allah katanya wattin, demi buah tin. Peharap wattin. Siapa dia biasa pergi ke Mekah, maka wattin ni ya buah cak hijau ya bulat. Amma masa duduk di luar negeri ataupun di luar negara, dari rumah Arab ni ya ada tanah panting lah rumah, maka ya nata naik, maka pound dia saat ni tu ya besar juga. Kama dia buah dia tu cahayanya hijau bulat halih-halih, kama ya dalat dia butir banyak. Kama dia Allah Subhanahu wa taala nak boleh ciptakan makhluk ini, nak boleh menjadikan kita semua daripada laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala bersumpah pertama sekali dengan buah tin. Yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah dengan wazaitun, buah zaitun. Ni orang biasa duduk negeri Arab, biasa duduk Mekah, maka ia tahu wah zaitun tu lagu mana. Wah zaitun ia ada 2 jenis, ada cahaya hijau, ada cahaya nak koko, ataupun cahaya hitam, ya pahat-pahat basah. Dan Allah Ta'ala bersumpah lagi waturi sinin, dengan bukit Tersina. Bukit Tersina yakni bukit hak Nabi Musa alaihi salam naik munajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika nak terimakan Taurat. Apabila Allah Taala nak buat turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala bersumpah dengan bukit Tersina. Yang keempat, Allah Ta'ala bersumpah ni dengan kata wahazal baladil amin, dan demi negeri yang teraman. Kama dia Allah Ta'ala kat ini sakup, faham boleh ibu bapa, hadirin hadirat. Allah Ta'ala tak watin, demi buah tin, wazaitun, dan demi wazaitun,
wa turi sinin, dan bukit Tursina, wa hazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang teramal. Kemudian Allah Ta'ala supah dengan 4 supahan, dengan 4 perkara. Kemudian baru Allah Ta'ala tanah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jawabkan qasam daripada watin, wazaitun, waturisin dengan kata laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah mencipta dan kami telah menjadi manusia itu di dalam gara fi ahsani taqwim, di dalam eloknya bentukan dan rupaannya. Nah, jadi Allah Ta'ala nak jadi kita semua ni, ibu bapa ni. Allah Ta'ala sakning tu bersupahnya dengan benda-benda mulia. Yang pertama buah ting, yakni makanan dalam syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala saat itu bersumpah dengan wah zaitun. Wah zaitun ni pangkayu hak yang tumbuh mula-mula selepas daripada bah Nabi Nuh AS. Dengar ni. Jadi apabila Allah Ta'ala bah Nabi Nuh kan, air nak sekerak langit. Naik sekerak langit, Allah Ta'ala orang yang tak turut Nabi Nuh, tak mengikut naik kapal sekali Nabi Nuh, maka semua puak ni binasa dan pula pana mereka di dalam bah tufan yang amat besar, mati dalam tu belaka. Malaikat mereka yang naik kapal sekali Nabi Nuh daripada Nabi Nateh sepasengi, lembu sepasengi, kambing sepasengi, patut orang naik kapal Nabi Nuh 40 orang laki-laki dan 40 perempuan. Makna 40 pasengi naik tak kapal. Semua hak lain tu binasa. Allah Ta'ala supah dengan wah zaitun. Kemudian selepas pada langit saat itu dah, air nak sekerak langit, manusia mati habis di zaman tu. Binatang-binatang semua tak ada nak tak kapal tu mati habis. Kemudian selepas daripada air tu surut, Allah Ta'ala kata, hei langit, muntahirkan air, mu jangan duk turun air lagi. Patu bombing, hak mu duk tubikkan air lek bombing, mu jangan berhenti, mu jangan buat tubik gila bombing. Mula tu langit buat turunkan hujan, bumi buat tubikkan air. Apabila Tuhan nak tahankan bah Nabi Nuh, Tuhan kata ke langit, hei langit, memberhenti daripada buat turun air. Hei bumi, memberhenti buat keluarkan air. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kata kepada makhluk dia, semua makhluk tak akan deraka kepada Allah. Tapi kita manusia dia peliknya. Berhenti langit pun berhenti waktu hujan, dan pula bumi pun berhenti daripada keluar air. Maka di sini mampu habis pokok-pokok kayu dan pokok kaya semua. Tapi pokok kayu yang tumbuh mula-mula sekali, ingat ibu bapa, pokok kayu dari lain pada pokoknya, lain daripada pokok dia, lain daripada pampini, lain daripada tu, lain pada ni, semua pokok kayu kita tengok di atas muka bumi ni, hak mula-mula sekali yang tumbuh naik selepas pada bah Nabi Nuh ialah pokok az-zaitun. Wah zaitun dan pokok zaitun. Tumbuh mana? Mula-mula sekali pangkayu yang tumbuh di atas muka bumi selepas daripada bah Nabi Nuh. Ialah timurnya dan tumbuhnya di Gaza sana. Mana di Gaza? Yakni di Palestin. Yakni tempat beranak Al-Imam Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris, yakni tuan mazhab yang kita ikut bak semaya. Maya lagu mana Syafi'i ajar kita semaya? Adik-adik, semaya guna semaya? Ke ikut gerak semaya? Semaya pesing gaduh-gaduh ke lagu mana? Ni tuan mazhab ni, ya beranak mana? Kita duk pergi duk mengaku kata tuan mazhab kita Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bukan nama dia, nama nenek dia, tapi dimasyhurkan dia dengan Asy-Syafi'. Nama dia sungguh Muhammad bin Idris, beranak dia Nasya'a, dan timur dia ialah di Gaza. Mana Gaza? Di Palestin. Palestin, tempat Israel duk bunuh orang Islam sepuluh cicak dah. Orang Israel yang bunuh orang kita di Palestin, ia agak
Dia rasa, dia iktikad supaya kita bunuh cicak. Kita ambil cicak, kita bidah dengan getah. Cicak tu main mampus sekaligus, boleh 100 pahala. Lepas tu kalau tak mampus sekaligus, boleh 50 pahala. Maka orang Palestin yang dikena bunuhkan oleh Israel, yakni supaya ngatu. Lepas tu imam hak kita berpegang tuan mazhab kita. Masalah basmaya kena kebelah tu tak kan? Berapa? Bukan pergi begitu. Kebel kot ni. Wak wi kena. Belana ada wak tapi tak kena dengan cara tuan mazhab kita. Kadang-kadang nah kebel sat ni tu jadi ikut urak. Kadang-kadang beri ni yo naklah ni. Ni mau nak royak sikit-sikit jadi si kerabu sikit ni. Sebab ada wak hari-hari. Lepas tu wak hari-hari gaji tak ada klik sikit lagi. Kita wak kerja nak ke gaji dah kan. Tiba-tiba bos akhir bulan tokek tak wi gaji. Karena mu buat kerja selerak tokek kata, "Ku nak wi gaji tak boleh kamu." Allah Taala pun macam tu. Buat semaya kadang-kadang kebel pun tak kena. Dalam semaya duk luruk janguk, hak pok tino duk main kana beli baru ni. Kana si compu. Kana si som. Kana si wok namtan. Kadang-kadang buat jatan masuk sejid tengok kan benar kan kana buat tina Allah aku ni semaya bahasa nak rebah. Amo ingat zaman budak-budak dulu, tak ada tengok mana kan kana si compu Tapi lah ni jadi terimeh puasa apa? Nak rebah. Bahu ngah bedok lagi, ngah menyok bahu lagi, ngah kan ada pasal pening terimeh pun. Orang tino ni deh. Nak goyak mudah-mudahnya tak suruh pakau jadi pelak-pelak bukan nak kata dak ni nyanyo hafal lik tabi lik no pahaya retina gi sejik kalau jangok kalau belecu kering 3 ceci membawa kepada fitnah fahuwa haramun haram terus. Orang tino kalau gi sejik tak ada buah bedak. Lepas tu bahu jebak basa-basa. Hak ni dok tangga makruh ya ni. Gi sejik ku tak mahu ni, bedak pun tak mahu pakai nampak dia jadi selerak gitu. Tu dok tangga makruh. Lepas tu kalau gi saat ni tu pakai si compu lecu yak betitik gi sejik. Nak ngeceh tu email ke kono? Lecu yak betitik. Bedak lah kata apa minyak bahu dak 3 ras tanah bahu dah. Ni orang panggil haram di dalam Islam kerana membawa kepada fitnah, membawa kepada jadi bala. Sebab tu kita harapnya orang tino semua para puan kakak ibu ni nak pergi semaya tu tak usah jadi banyak cah ngah bahasa pening weh. Lepas tu kadang-kadang kakak maya yo tu dek sang Malaysia tu. Sin compu, dak kulak lagi tak kano. Pada kulak tu bunga besar-besar dah. Kita tengok Allah, demo ni nak pergi semaya ke nak pergi tawah janguk ni. Dah. Tak sah koda-koda. Dah patukan semaya nak sesa lagi, bukan semaya sekat ni. Jangan bawah ni lah. Ibu apa? Kalau bawah ni semaya kita batal kerana kita buka aurah kita. Aurah bagi para puan ialah boleh bukakan 2 tangan dan boleh bukakan muka. Kaki tak boleh buka dah. Kaki tak boleh buka. Kalau kaki pergi nampak, maka la tasihhus salah. Tiada sah lah oleh semaya bagi seorang. Duduk sini. Jaga molek. Ni. Kalau sini, yang nampak aurah bawah ni. Kemudian apakah masalah satrul aurah? Hak dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satrul aurah yakni kita tudungkan aurah secara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita tengok, kita pergi Mekah ibu bapa. Ya macam-macam di Mekah ni. Ada Indonesia, ada fok mak hitam, ada fok mak gelap, ada fok tinggi, ada fok genoh. Kadang-kadang ketika bubuk hucuk Haryati Aswad ingat tak pasal fok-fok tua gila. Pas jaduk dengan rumah tak bolehlah mungkin Mekah saat ni kena boleh pucuk Hajar Aswad tu. Pas kita pergi Mekah lah kawan tak puas hati lagi ni. Kenapa? Tak boleh pucuk Al-Hajarul Aswad. Pas nak masuk kita lah tonye sampai gitu wah tiap bagi fok mak gelap. Bahu lah pasal pening nak ubah.
Karena dia di sana, kita tengok Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, tengok mulai. Kalau siapa dia tawaf, muka buka sekat ni, kanan duk bawah ni, tangan terbuka, tapi kaki tak pakai stoking, maka tawaf dia tidak sah. Karena dia hukum dalam kata at-tawafu kas-salah, yakni tawaf seumpama bagi semaya. Kamadi kita tengok sini no ya tahu. Sebab apa orang dok pergi buat tawaf dan orang dok pergi buat umrah dan orang pergi buatkan haji, Allah Taala terimanya ana ya haji setiap-tiap tahun. Amun nak cerita pada orang kampung sini, kita nak pakat mikir. Pergi buat haji habis ratus-ratus ribu dah, kadang-kadang jual tanah. Siapa tanah wah retak pun jual ni. Tapi pergi haji kita tak dapat hajjan mabrura. Tak dapat haji mabrur. Karena satu hari Syekh Ahmad Alawi Al-Maliki dia mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Syekh Ahmad Alawi yakni satu syekh negeri Arab dan pula dia ni setengah daripada Ahlul Bait, pihak Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tok guru tanding kita semua ni banyak ngaji kepada ayah dia. Nama ayah bagi Syekh Alawi ni namanya Alawi. Alawi makna kata ayah bagi Syekh Ahmad. Maka satu hari Syekh Ahmad Alawi ni dia mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Hei Ahmad, mung tahu ke tak al-hujjat wal mu'tamirin, orang yang duk mari buat haji dan orang yang mari duk buat umrah ni, maka haji dia dan umrah ni hak Allah Taala terima apa orang ya? 3 juta orang setahun duk tawafnya Baitullah. Apabila tu baik kita internet kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita turun daripada Tan'im, mismaya situ dah sunat ihram, turun daripada Masjid Tan'im, nak kata kita ucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Tapi Nabi royak pada Syekh Ahmad setiap tahun 2, 3, 4 juta manusia pergi kepada haji, pergi kepada umrah, pergi kepada Makkahul Mukarramah, yang Allah Ta'ala terima haji mereka dan umrah mereka 70 orang ya weh. Masya-Allah ya zubillah. Kenapa ni? Orang berjuta-juta kalau terima 100 ribu tu rasa teruk lagi. Yakni Allah Ta'ala terima haji bagi seorang. Nabi royak kepada Syekh Ahmad Alawi 70 orang setahun-setahun. Kenapa ibu bapa? Kenapa hadirin hadirat? Yakni kerana kita wak tak kena dengan hak Nabi nak, dan tak kena cara hak Allah Ta'ala nak, dan tak kena dengan syarat nak. Sebab tu semaya di hari ini kena pakat-pakat beki, kena pakat-pakat ngaji. Nak pakat-pakat ngaji, sama ada ngaji lepas Facebook. Banyak ni babo duk ngajar lepas Facebook ni. Ada di tangi, sebab tu tua kata di akhir zaman ni dunia le tangi. Perak dunia le tangi. Tak le tangi. Nak tengok gapo? Ha pecek ke? Nak tengok Amerika, Amerika ada sini. Nak tengok British, British ada sini. Nak tengok Garak, nak tengok New York, New York dah sini. Nak tengok Mekah, Mekah dah sini. Nak tengok mana? Sweden, Sweden dah sini. Nak tengok mana? Ordon, Ordon dah sini. Semua ada dalam kamera kita. Sebab tu akhir zaman, orang-orang tua kita kata di zaman dulu, akhir zaman ni dunia di dalam tangan kamu dan batas seperti sarang labu. Ada lakon dah ni. Timur lakon dah tengok batas bergadah, malah kata po. Lepas tu kita duk tak sedar lagi kata ibu bapa, jadi hari ni bukan je kita kena duk gaduh pala tangga demo. Jadi hari ni bukan duk pala gaduh cara hatuk laki orang. Jadi hari ni bukan je kita kena duk deki ke anak demo. Jadi hari ni kita kena muhasabah diri masing-masing, kerana dunia ni sangat-sangat akhir. Kerana Nabi naik ke langit malam Isra' Mi'raj dengan Jibril, dunia duklah tu dah. Nabi tanya Jibril,
Ya Jibril, siapa dia orang tina jangak tu imra'atun jamilah tu? Kemudian Jibril tatulah nak kenal Muhammad ad-dunia. Dunia tua jangak tapi bokok 7 dah. Di zaman 1450 tahun, 1442 dulu dunia duk begitu dah. 1000 tahun dulu duk gitu dah. Pas 5000 tahun. Sebab tu nyanyok pia hujan jadi tak hujan, pia marahnya hujan dah. Nyanyok orang tua kan, kadang-kadang pini yang makan tak makan lagi. Orang tua kita Fa nyanyok dah. Kadang-kadang buat anak nuklear, medah tu lah, tanya jamu ku nasib. Saat ni 5 widah. Hak lain klik, tak ada piawi nasi ke aku. Ya nyanyok. Kemudian dunia di hari ni ya nyanyok. Paling kita jangan nyanyok lah. Kalau kita nyanyok turut dunia, kita kau belah. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan kita di dalam rupa yang comel, rupa yang jangak. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara adik-adik. Yang pertama buah zaitun, yang kedua buah tin, yang kedua buah zaitun, hak ni tumbuh di Palestin. Yang tiga Allah Ta'ala bersumpah dengan Bukit Tursina. Bukit Tursina yang ada di Mesir. Dah tinggi lah kalau kita jalan duk Mesir ni, nak naik di Bukit Tursina ni, kena pakai masa 11 pagi, nak sapa di atas Pak Nabi Musa munajat dengan Allah Ta'ala, belah tem, pukul 3, pukul 2 baru sapa sana. Dan pula Allah Ta'ala nak bersumpah dengan wahazal baladil amin, dengan negeri Mekah yang teraman. Sebab mana negeri Mekah yang teraman? Ketika Nabi buka Mekah, mau ya pakar-pakar tu sejarah tu. Kalau rasa nak cerak lagi hidup pondok mau nak ganjau lebih sejarah. Ni ngoyak pakar-pakar nak masuk capur belakang ni. Tuhan katanya wahazal baladil amin, demi negeri yang teraman. Karena masa Nabi bukakan Mekah yauma fathi Makkah al-A'zam, pada tahun Nabi saat ni buka Mekah yang terbesar, pada tahun hijrah, selepas pada Nabi hijrah pada Madinah 8 tahun Nabi mai buka Mekah semula. Pada tahun tu juga Nabi katanya man dakhala, siapa yang masuk fi buyutihim, di dalam rumah-rumah mereka, fahuwa amin, maka orang itu teraman. Wa man dakhala fi Masjidil Haram fahuwa amin, siapa-siapa yang masuk dalam Masjidil Haram fahuwa amin. Wa man dakhala fi baiti Abi Sufyan fahuwa amin, siapa-siapa yang masuk di dalam rumah bagi Abi Sufyan, orang ni pun teraman. Allah Ta'ala nak jadi kita semua ni yang rupa jangok, yang rupa comel, yang comel daripada lembu kambing. Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara mikwah ni kila. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, yang keempatnya ialah dikatakan Bukit Tursina, yang keempat negeri yang teraman. Allah Ta'ala jadi kita comel tak? Tengok comel tak comel, punggung duk bawah, punggung duk atas. Tengok dia pala duk atas lagi ni. Ni pala pun kita duk atas tak? Punggung duk bawah tak? Lepala kita ni Allah Ta'ala jadi otak 3 pengkat. Ni adik-adik perhati mulai. Ni pala kita ni Allah Ta'ala jadi otak. Lepas pada tu Allah Ta'ala jadikan akal. Allah Ta'ala isikan akal. Depan dahi kita ni Allah Ta'ala jadi orak 4 dahak. Perhati mulai adik-adik. Orak depan ni jangan punuh nah. Sebab tu orang bari terandah depan ni, golek umuran ni, otak nak terkesok, mata nak tak gari. Kerana babak kecek sepungan bomoh ni. Ada tempat ambil Cuba kita tengoklah kitab Bajuri Sanusi. Imam Sanusi royak kata depan kita ni. Ni. Orak 4 dahak sini. Ni. Sini ni orak satunya ia hubung pergi ke otak kita. Satu orang yang hubung mai ke mata kita. Satu orang yang hubung mai ke hidung kita. Satu orang yang hubung ke telinga kita. Kalau ia terenyuk, ia punuh orang depan ni, mata seorang nak jadi kelabu. Telinga seorang jadi kurang dengan benar. Hei gawa, hei. Telinga nak jadi tuli. Mata nak jadi kelabu, otak jadi cacat. Kemudian orang kita kena jaga sini. Pada adik semua kalau nak mengaji bijak, sia nak mengaji pandai.
Dia nak ngaji panda, patut tua dia pun ngaji cerah perut, ada juga minta tahu babo telawak tahu segala morning ngaji kelak perut, pada membahas pelita itulah. Pelita dah, buah pelita 40 kau cerah. Kalau anak kita gelap perut, anak kita ngaji payah, anak kita ngaji benar. Ni mau nak ajak klip lah. Adik-adik semua ni masa depan jadi tiang agama, jadi pemimpin kampung, pemimpin masyarakat. Ya orang nak jadi pemimpin, ya kena orang cerdik. Orang yang ada fatana, ada kecerdikan, ada amanah, ada kepercayaan, orang yang benar. Kalau dia orang nak cerdik ni, kena jaga orang otak dulu. Apa nak kecek malam ni? Lepas tu otak orang yang ada 3 peringkat, 3 tangga, 3 maratib. Pertama otak sini. Yang 2 otak duduk timen ni. Yang 3 otak duduk di belakang ni. Ni kena jaga ni. Sebab tu kalau kita ngaji, kalau kita hafal kau data sehari 2 hari, dia duduk sini ni. Kalau dia masuk naknya ataupun hamba di beruk, lupa. Beruk hamba, hanya hamba. Hak duduk sini, ia hilang. Kadang-kadang dia masuk baca tak boleh. Ia duduk sini, otak hadap pe. Kalau orang ni, ia ngapa, lepas ngapa, ia berderah. Ngapa Quran, ia berderah. Supaya budak ngaji hafiz. Ia ngapa setahun setengah, 2 tahun, ia berderah setahun mula. Ia masuk sampai sini, ia mari duduk sini. Duduk di belakang. Ia duduk cotek di gawa. Di belah belakang panggil. Duduk dalam gawa. Dalam otak sebelah belakang. Ataupun dalam mimbari sebelah belakang. Apabila duduk di belakang ni, naiknya, turunnya, letihlah mana, kena hamba digajah sekalipun, dia tak lupa. Supaya Fatihah. Baca letihlah mana, dia tak lupa. Kerana dia main duduk di otak, hak martabat yang 3. Kerana dia Allah Ta'ala jadi kita ni. Manusia yang jangok dah. Jangok, hidung, tengah-tengah tu macam. Amor dulu dia mau ayat bidadari, mau tak nak percaya nah. Dia mau kata bidadari hurul aini, jangok, mata bulat besar. Pas kita tengok fok itu ngano jangok ana hidung keping-keping gitu. Kadang-kadang muka pola belah tu pengat isang tak isang. Nah, wasa tak nak percaya dia mau yak tu bidadari ni jangok ke sini jangok belaka ni. Ada dak apa mau ni malah siapa? Boleh dipak kuat nasau thai dah tak tahu ni. Deh. Ngoyak kata dulu kita tak percaya, kata orang jangok bidadari ni jangok lebih pada kita 70 kali ganda. Lepas tu fok-fok kita nak jadi bidadari tak ni? Kalau nak jadi bidadari, kena taat tok lelaki. Kalau ada tok lelaki, kena taat tok lelaki. Klik tagi, bebe. Main nak cak baju, ibe. Bebe, haminu aibe kita pola ai ke bebe po bismillahirrahmanirrahim kucuk dah ibe. Oh kerana adikku malam ni malah kata po ni. Kelewah lalu kalau nak jadi bidadari akhirat, pasti bukan sekadar bidadari. Ya jangok pada bidadari 70 kali ganda. Lah ni bidadari jangok pada kita 70 kali ganda. Akhirat esok kalau kita boleh masuk syurga, kita jangok lebih pada bidadari 70 kali ganda pula. Tagih lewat lalu dah. Abang nak tidur basuh kaki abang. Hak bekeh cabut bekeh. Wai boleh. Welah kakak lepas ujung kata tu dengan dah pelah itu ni. Ni bahu segala-gala dalam bilik. Lepas tu kan nak 3 cucu lagi ke Allah dengan pala pek wai dah cukup. Tu lelaki ni masuk saya takut dengan lipah. Jaga wi molek. Kalau siapa yang nak masuk syurga, nah, jaga mula. Pahlek tu lelaki pun kena buat je lah, mani je lah. Ni kawan-kawan bini yang gigi-gigi tak beru. Tak boleh juga. Nah, nak jagalah. Nah, kamu dia, masalah jangok kita ni. Kamu dia Allah Ta'ala jadi kita sejangok-jangok manusia, sejangok kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara. Lepas tu jangok kita tu hawi akan kita tengok duk atas kepala, punggung duk bawah. Lepas tu kita tengok lembu jangok tak? Lembu yang jalan betul lah kan? Kepala yang dengan punggung sama tinggi ke tinggi punggung? Sama tinggi. Tengok kepala lembu lah kan?
Nah, lembu ya jalan dah kaki pak. Pala dengan pungung ya sama tinggi. Kadang-kadang nak tinggi pungung tika je kecing. Sebab tu binatang lain ya tak mulia sebab pala ya dengan punggung ya sama tinggi. Manusia pala otak yang boleh fikir, yang boleh kenalkan Allah, yang menciptakan alam, yang menjadikan alam, otak yang ni Tuhan tak mulia, tak sebelah atas. Tak sebelah atas, lepas tu Tuhan isikan fikrah. Allah Ta'ala isikan pahamnya, boleh kenalkan Allah. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu berfikirlah tentang kejadian Allah. Tengok buahnya tu jadi gana. Tengok apa? Mayanya, daunnya, putihnya, buahnya. Tengok tu jadi. Lepas tu daunnya, oh pedah besar. Buahnya pun pedah besar. Putihnya ada faedah. Allah Ta'ala jadi ni dah. Nak royak katanya Allah Ta'ala jadi manusia ni janguk sekali. Pala duk belah atas. Lepas tu dengan pala ni ada otak. Otak saat itu Allah Ta'ala isikan pahamnya. Dalam pahamnya tu ada pula mata hati. Boleh nampak akhirat. Boleh nampakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh nampak orang menjadikan, mengaturkan alam ini. Tengok. Besarak. Tinggi. Pala duk atas. Punggung duk bawah. Sebab tu fok kita kalau gini negeri Arab. Orang Arab main pala tak ada apa. Orang Arab main pala masyihal. Apa masyihal? Tak ada masalah apa. Fok yo main pala apa. Fok kita tak boleh main pala. Fok kita tak boleh main pala. Orang Jawi kita jenis Jawi ni tak boleh main pala. Sebab pala tepat tinggi. Kita berasa dan kita berpegang pala ni tepat yang mulia. Kalau dia mau main pala kita start kita ledak weh. Orang Arab main pala tak apa, main punggung tak boleh. Sebab apa? Kisah Nabi Lut. Ni. Lepas tu Arab satu ketika masuk ngaji, mau ni tua dah masuk ngaji le sekolah. Kita ngaji sekolah masa tu di negeri Arab. Pahal budak masuk ngaji kita, budak-budak 17, 14, pak kita ni orang tua. Pak budak ni dak main tas pala. Ya pasal dia budak Arab dia buah. Ya buah, main pala kita. Kita nak buat ke mana budak Arab ni weh? Wahai dok main pala. Yang main pala kita tak apa punggung ya. Yang main pala kita tak apa punggung. Berapa lama je berhenti weh. Sebab orang Arab punggung yang besar. Orang kita pala yang besar. Sebab tu pala ni tempat mulia. Kamar dia punggung dok bawah. Allah Ta'ala jadi manusia. Janguk manusia. Janguk kejadian Allah Ta'ala. Lepas tu kalau manusia pulung punggung dengan pala sama tinggi. Manusia ni orang panggil nak kira tak boleh ni. Nak cara tak boleh. Mana puak tewah tu. Puak tewah mutu negah. Pala dengan punggung sama tinggi tak? Puak tu tak ada mikir dah. Tahu nak pulah tu. Wow. Pak dia tewah tak ada tewah saja. Dia tengok bulu lah kan. Ya dia weh. Bulu ku naik molek ni. Wow. Lepas tu puak pasal punggung dengan pala sama tinggi. Orang ni kita nak buat kira tak boleh. Orang yang mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kepala yang diisikan otak wikan pahamnya. Dia molek dan dia comel. Lepas tu tengok di muka kita. Lepas tu orang janguk ni kita rasa dulu tak nampak mana. Apabila kita pergi negeri Arab, pergi di Syria, pergi di Syam ni dah. Turun mata kapal tu ban Allahu Akbar. Hak tu sebut dalam di dalam Quran bidadari ni. Oh lagu ni janguk sungguh. Tuai kulit lain. Kulit malah kata apa berdebu. Pak kita berdebu gak berdebu dengan benar. Ya debu sungguh. Ya makan ya saat ni makan ni jenis ulek-ulek, jenis kacang-kacang, jenis labai-labai. Pak kita makan juga benda molek budu ikan ngasih. Orang Arab kulit molek nah. Siapa yang nak kulit molek? Makan tengah masa 3 uti pagi 3 uti petang. Pergi beli lah lagi nak Kota Baru. Kalau nak beli kulit molek, orang Arab yang buat amal tengah masa makan dengan roti pagi 3 uti 2 uti. Lepas tu kita pergi moh orang Arab. Hak jadi pelik dah. Moh kita kan lagi kita pergi moh dia, kita pergi moh demo akik aitai kita. Akik tepung-tepung. Arab dak ya tak ada akik aitai. Ya akik timur bahatai kita. Tolak kok mana punya muatai. Puak muatai. Timuatai biasa makan wak ulek. Sebab tu kulit yang molek. Lepas tu nak pesan ke adik-adik depan mo ni. Kalau siapa dia nak pergi bijak lang ngaji, kena banyak makan kacang. Kacang kuning. Kena banyak makan kacang. Jangan nak makan biasa budu banyak sangat lah. Orang tua nak kurang sikit tu. Budu.
hai ke ngase. Lepas tu belajar tu kena luk ki. Kalau nak anak ngaji cerdik, jangan duk makan masa-masa kuat hana. Ni adik-adik wa aman. Siapa dia nak ngapa sikit lagi nak jadi ulama, nak jadi tok guru, nak jadi ustaz, yang pertama sekali kena patenya masalah benar masa kuat-kuat. Masa kuat-kuat kena slow. Kalau orang tua pun supa. Kalau kita nak ngapa doa-doa, nak ngapa wirid-wirid, masa tu kena slow sikit. Lepas tu kena banyak makan labai-labai, susu masa, makan kacang-kacang wi banyak. Sebab kita tengok orang jenis Arab, jenis Pakistan, otak dia kuat. Yang ngapa ingat, dia tak lupa. Kenapa? Mereka mengisikan otak mereka dengan kacang-kacang full ataupun kacang kuning. Ini orang panggil ubat yang kuat untuk otak. Ya otak kita dia ada getah. Sebab tu kita ngapa-ngapa yang kak mulai dari belakang, makna kata orang ni otak dia getah mulai. Tapi bagi orang otak kurang comel, dia tak lekat mana. Ni nak kata kita Allah Taala jadi manusia, satu benda kejadian Allah yang sangat-sangat indah, kita kena jaga. Ni tubuh badan kita ni. Tengok ni, mata duk atas, hidung, mulut. Lepas tu masalah telinga duk sini. Lepas telinga ni. Benda rega ni. Benda rega. Ni reda dah ni, mau kecek dah ni reda. Kita sebab reda ni tu hai jadi ni, boleh kita tahu suara mari li atas, suara mari li bawah. Cuba reda ni temu, dia bunyi seng pola pun temu tu. Mana orang binatang Allah Taala jadi reda tak ada supaya jewok, bewok. Bewok tu bila kita pergi dekat dia khapa wah. Dia tak tahu suara mari li reda nak sekat tak boleh. Kita ni Allah Ta'ala jadi, kalau kita fikirnya satu manusia yang terendah, Allah Ta'ala jadi telinga ni sebagai reda, hidung ni sebagai siung benda-benda tu. Lepas tu langit ni benda yang gapa sekat suara tak si bunyi hidung. Ngana. Waktu apa tu? Ni langit. Ni nak kecek benda sungguh ni. Lepas tu kita ni manusia yang terelok. Lepas tu mana ayat kelebihan kelak di dalam manusia yang terelok ni. Sebab apa Allah Ta'ala gantung wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata ulamanya, siapa dia wa amalkan wahtin, siapa dia wa amalkan wahzaitun setiap-tiap hari, maka orang ni tubuh dia segar, dan orang ni dia lama tua, orang ni dia lama nampak tua. Kan ini ayat kelak mudah-mudah ni. Sebab apa Allah Ta'ala kata wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa Tuhan sekait dengan laqad, dengan wattin? Karena siapa-siapa dia wa amma wa zaitun wa tin, orang ni tubuh dia sehat kerana Tuhan kat dah pada supaya dengan wa tin wa zaitun. Lepas tu wa amma wa taman. Wa taman. Lepas tu dalam keadaan kita Allah Ta'ala jadi manusia yang terciptanya, manusia yang comel ni, Allah Ta'ala bakit pula orang yang suruh kita turut, suruh kita ikut tauladannya, qudwah, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala royak, yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innaka la'ala khuluqin azim. Satu ayat. Dan ayat yang kedua terkata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Dalam kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita satu makhluk yang sejangok-jangok makhluk, yang secomel-comel makhluk, yang seendah-endah makhluk, yang Allah Ta'ala wi akal fikiran pada kita. Boleh kita tengokkan langit, boleh kita tengokkan bintang, boleh kita mikir tetengah, ada yang menjadi, ada yang mengada. Ibu bapa ni, tubuh badan kita ni padan dah. Ni dia urat tangan kita ni. Ada nama Tuhan 99 dah ni. Ni urat tangan kita bukan sia-sia.
Allah Ta'ala jadi tengok pada diri kita sendiri ni. Kenapa Allah Ta'ala wi otak kita? Kenapa Allah Ta'ala wi akal kita? Suruh mikir, tengok di orak tangan 88. Lagi pula masalah kita tak 77 dengan 18. Nah, kamar dia di sini Allah Ta'ala suruh kita nama Tuhan semua, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang mana-mana kamu seru dan kamu berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu dapat berjaya. Kamu dia mau nak oyak malam ni, siapa yang nak jaya? Lewat ama nak wi anak ju. Kamu dia kita wa ama ibu bapa nah. Jadi di hari ni nah, kita duk mari pakat nak kesenengi. Kita nak kepada kejayaan. Allah Ta'ala jadi kita sejangok manusia dan secomel bentukan daripada makhluk. Kemudian kita nak wijaya kita ni, kita nak buat lagu mana, lepas tu kita nak isi gapo oleh orang darah kita ni. Supaya kita kata pokok kayu kita nak wi subuh, kita kena jeruk. Pokok kayu kita nak wi segar, kita kena buh baja. Pokok kayu kita nak wi buah, kita kena buh baja bunga. Kamu dia manusia ni nak wi nak cahaya di dahi ni. Aku sedap tengok wi datuk ni. Kau tua kau seri, kau tua kau percaya, ya wa amal gapo. Jadi ku tengok hak ni kau tua kau gelap, kau tua kau zulmat. Ha ni jadi amalan. Kamu dia mudah-mudah mau nak wi malan ni kepada orang sini, gi wa amal mudah-mudah nah. Orang sini. Lepas tu nak tahu cerak lagi, gi cari amor tak apa. Telefon amor tak apa. Amor nak wi amalan ke orang sini, mudah-mudahnya lepas maya. Jangan gaduh bakit bangun. Orang maya, assalamualaikum, assalamualaikum. Balulah bangun lalu dah. Kadang-kadang ketik goni lalu dah. Tak ada weh. Assalamualaikum tu kadang-kadang belum assalam tu nama trik tu. Tengok telefon dah. Ha dia. Hati telitah kau lain dah. Mamak tu apa? Meyah tu apa? Kaya tu apa? Nak bagi duit apa? Ayah laku dah gini. Mari kau ni dah. Kemudian kalau kita nak wijaya, hak ni tak tepi kata suara lu. Lepas tu nak wayak kau orang tua sini, ibu bapa sini, kalau nak wijaya, lepas mayat mik 10 minit. 5 minit sebanyak lah. 10 minit. Duk tenang, zikir lah. Mudah-mudah ya. La ilaha illallah. Turun sini. Ni hak mula beli cahaya kita besar. Kalau orang sini nak wi anak cucu berkat, nak wi kita sendiri berkat, nak wi rezeki kita murah, nak wi jaya oleh kerja nak wi nak tagih oleh nego tak usah dah cari pelari Kalau tuai tak pelari tak agak-agak. Buka kedai ni kau malah kata apa? Tuai malah buat amal. Lepas tu minta pelari 4-5, gatung nak pergi belakang. Tapi tuai buat makan tak sedar. Lepas tu malah kata ke tepi dia tu kena aku pergi motor rumah tu, nujung duduk kata, hak tepi tu dah kena mu. Oh kita pun apa? Kau tak laku kata. Ya tak khabar je masak tak sedap. Ya tak khabar je sambut tetamu, sambut orang mari tak mana. Orang masuk kedai ni, orang jual mulut mucung boleh jeruk gue. Tapi dia nak masuknya. Cuba demo nak mari, tak ada nak turun kedai, kita senyum dah, sengih dah, sampai titik alio. Orangnya masuk lah. Pelari yang mula-mula sekali orang jual. Nah, tuai pandang orang, pandang kecek orang, pandang sambut teluk mari, pandang aucai. Pas yang kedua, orang jual tu jangan ada bahu jebak sangat lah. Ni bahu macam-macam masuk kedai tu Allah gana mereka. Napa habis jaga di dahi ni? Ya pitik hitam lah macam-macam. Orang nak makan tak dulu. Kadang-kadang capung. Ni nak jaga ni, buat jual. Jangan duk capung. Kadang-kadang orang makan pau, ada rambut weh nak makan ni.
Demo tu tak masuk apabila tak pakai mak wallahi taubat aku tak masuk dalam kedai iyah ni. Ni nak ya mula-mula nak jadi pelari. Nak pelari tu mau ya boleh buku pelari. Tapi buku diri kedudukan kita tu dulu. Kedudukan kita tu. Cara sambut luka lagu mana. Dia boleh nu jual murah tak mahal sangat. Jawab sedap. Sambut teh orang panas. Kecek orang panas. Mulut manis sama. Masa-masa ben nak makan gapo ni ben. Oh tak ada demo tunggu kita hala dah. Widah akik air dah. Ni dak petai malam orang masuk tak ada boleh minum air lagi. Air batu tak sama. Baru nak pergi beli. Jauh ah. Lepas tu pergi nuju motor bomo. Hei. Kamu kedai kita tak laku ni. Lepas tu bomo buat je mata. Aku rasa tak sedap. Tok bomo bahang laku-laku. Tok bomo nak ada duit ya. Aku dah nampak rasa tak molek mana kedai tepi tu. Ada kedai tak tepi? Ada. Lepas tu yang ngomong kena. Oh tapi nampak masih ya. Tok bomo pun sedap lah. Aku duk kata kan tepi tu dah buat kenak mu tak barang. Lepas tu nak ambil barang kena ambil lek malam tok bomo tu. Tengah hari tak nampak barang. Bawa nak pergi oleh malam, lepaslah kedai kita. Lepas tu kau carilah barang tu. Lepas tu buka pelita Faifah tak boleh, tak nampak. Jarum tak nampak ni. Kena buka lilin. Jelo belakang. Ibu bapa, kalau nak wijaya dan negara dah menawaya ni, ngatik lu. Lepas maya. La ilaha illallah. Ni, hak tu hajarnya, ngatiknya, beritahu sini. La ilaha illallah. Allah makan sini. Ni. Ya hati kita duduk sini, berapa adik-adik semua ni, hati duduk sini ni. Pas di sini ni kita kena tahu dah. Hak ni duduk deki kat orang. Hak ni duduk niat jahat kat orang. Kerana hati kita bagi dua. Wacai kita ni. Ya lekning malaikat duduk. Namanya mulhim. Belah lekning syaitan. Nama qarin kita yang bernama wiswas. Di dalam hati kita ada dua kumpulan daripada tentera-tentera akal. Namanya junudul aqli. Dan lain ni pula panggil junudul syaitan. Dalam hati kita ni ada tentera bagi malaikat, ada tentera bagi akal, ada tentera bagi syaitan. Sebab tu di dalam masalah kita nak jaya di dalam hidup kita, di dalam buah rumah tangga kita, di dalam amalan kita, dalam nega kita, kita kena zikir la ilaha illallah. Ni makan sini. Ni makan sini 100 kali pas maya. Lepas dah tu Allah 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 Allah. Hati tak usah nampak mana lagi. Kalau hajua kau dulu, hanok kau dulu, hatu hanika, ingat ke Allah Taala dulu. Insya-Allah siapa dia duk mulazamah lagu ni, duk istiqamah lagu ni, ya wasa kau sari kau percaya. Kau sari kau berjaya. Cuba buat hak baba oyak ni. Lepas tu nak ses lagi. Duk ses sama-sama dah. Kena cuci tu. Rumah kita nikah dak pai rumah tu ada serba-serbi. Harta nenek moyang dulu dah habis. Nak masuk pai rumah kita wasa gawa, wasa takut nak ular kaki. Ni kena jaga ibu apa kalau nak wirus rezeki murah. Klesi pai malam ni bakal lipat tak tu dah. Katil yang mai dulu tak boleh luar tu dah. Kain buruk-buruk duk saya tu. Kusai-kusai boleh bukuh jual plastik tu dah. Nah, jangan dia jadi banyak anggap dah tu. Hei gini ibu apa noya. Orang Arab. Orang Arab kapek ya saling setahun sekali. Kain tabir ya saling setahun sekali. Dapur gas ya setahun sekali. Tapi tuai tak saling lah. Kita lah ni ada gapo taruh lah tu chair lu. Taruh lah bilik lu, taruh habis lah tu. Siapa-siapa kita di nak duduk lah bilik teh. Barang-barang hamu. Ni nak ayat kata kita nak wijaya pertama kali kita nak jaga kebersihan rumah kita. Lepas tu kena bangun subuh nah, bangun awal-awal sikit. Bangun awal-awal sikit. Nah, bangun awal, bangun semaya subuh, sunat subuh dah oyak semua dah, bangun awal. Lepas tu kita ni orang manusia yang Allah Ta'ala jadi orang yang Tuhan sayang.
Dan pula Allah Ta'ala jadi kita manusia yang sejangok-jangok makhluk daripada 18,000. Lepas tu Tuhan bakit pula kita ni Nabi dan Rasul hak yang Allah Ta'ala sayang sekali. Ya Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai contoh dan tauladan yang amat tinggi. Yang amat besar. Amo nak baca satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat man ahabba Allah Ta'ala aksara zikrah wa samaratuhu an yazkurahu Allah birahmatih wa ghufranih wa yadkhuluhul jannata ma'an anbiya'ih wa awliya'ih wa yukrimuhu bi ru'yati jamalih wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alaihi wa samaratuhu al-wusulu ila syafa'ati wa suhbatihi fil jannah. Jadi hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Siapa dia Siti Aisyah, dek-dek? Siapa dia Siti Aisyah? Isteri Nabi. Semua isteri Nabi hak 9 orang, 8 orang bujai semua. Bujai dah. Tapi bujai tak apa bujai pok kita lah. Siti Khadijah bujai dah mau 40, tapi dengan kulit pok kita jangan jauh. Kemudian isteri Nabi hak darah seorang ya, Siti Aisyah. Siti Aisyah ialah umur 9 tahun berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelar kepada Siti Aisyah nama gapo dia weh? Namanya gapo dia? Nabi gelar kepada Siti Aisyah, isteri dia yang darah ini, yang bikin ini. Nabi gelarnya Al-Humaira. Apa Humaira? Unta yang merah. Kemudian di kalangan orang Arab, apabila sebut kata unta merah, yakni unta yang paling comel, unta yang paling janguk sekali. Kemudian katanya daripada Siti Aisyah, yang katanya annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah qalat berkata, man ahabba Allah Ta'ala, barang siapa yang kasih ke Allah, aksara zikri, yang terlebih banyak daripada sebutnya. Jadi sebut dia tu ke Allah dengan kasih tu lipah dalam hati. Orang kasih ke Allah ni kadang-kadang dia tak sebut pun dia ingat Tuhan dah. Mana dalam hati dia ni, dalam hati kita nak pisah we penuh Allah ni sepala alai jebur ni mana-mana. Kalau lah jebur ni, kalau penuh dengan air, menyok saat ni boleh masuk tak dalam ni. Kita bukakan mulut jebur, gibuh menyok boleh masuk tak? Ya tak boleh masuk, menyok nak masuk tak boleh dah. Apabila penuh di dalam jebur dengan air. Supaya juga hati kita apabila lipah kasih ke Allah, saya ke Allah lebih daripada apa-apa lagi. Sebut Allah wasadiri bulu wama. Sebut Allah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila dia dengar suara azan, apabila dengar suara bel Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara Abu Bakar ni dalam hati dia gorak-gorak terbakar weh. Apa terbakar? Hangus kerana takut ke Allah dan sayang ke Allah dan gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, siapa-siapa kasih ke Allah terlebih banyak daripada mengingati, wasamaratuhu, dan kesanannya dan buah kita kasih ke Allah dan ingat ke Allah ni, ayyazkurahullahu birahmati wa ghufrani. Dan orang mana yang dia saat ni kasih ke Allah terlebih banyak daripada sebut ke Allah, orang ni Allah Ta'ala akan apa dia? Akan ingat kepada dia. Allah Ta'ala ingat kepada orang ni, hamba ni, dengan rahmatnya dan pula dengan keampunannya, keampunan Allah. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, uzkuruni azkurkum fazkuruni azkurkum, maka sebut kamu akan daku, nasi aku sebutkan kamu. Jadi apabila kita kasih ke Allah, misalnya pas maya tadi ibu bapa kita kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan kasih kita
Allah Ta'ala akan gapo suka pada kita, yakni Allah Ta'ala akan sebut kita dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala akan gawa sayang pada kita. Amo nak wak nak ayat 1 kosong. Bagi pok kita ni semua ada salah dengan Allah Ta'ala ni. Ada salah dengan Allah, ada silap dengan Allah. Memang semua tak ada kata mo, demo semua ada salah dengan Allah. Kama dia kata Siti Aisyah, orang ni apabila ia ingat ke Allah, kasih ke Allah lebih pada kasih, kasih Allah lebih pada ingat, Allah Ta'ala akan sebut dia dengan rahmat dan keampunan, wa yadkhuluhul jannata ma'an anbiya'i wa awliya'i, dan Allah Ta'ala akan masuk dia tu dalam syurga sekali para nabi dan para awliya. Kemudian di dalam syurga Allah Ta'ala, syurga mula-mula merayat dah, syurga mula-mula ni orang yang ingat ke Allah, yang sebut penuh-penuh di mulutnya, yang sebut penuh di hatinya, orang ni Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga sekali dengan para nabi di dalam syurga yang bernamanya Babul La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian orang yang ingat ke Allah sepenuh-penuh. Patut kita nak ingatlah, kita ni dosa gapo gatik, salah gapo gatik. Amono ayat 1 cerita Abdullah Fasik. Gapo kerja dia? Ibu bapa tahu tak kerja dia? Abdullah Fasik ni apabila retino mati le kapung, dia gali kubur. Dia buka kubur. Lepas pada dia buka kubur, dia gali kubur, dia wati retino mati. Ini kejahatan bagi Abdullah Fasik. Apabila ia dengar berita dalam kampung ada retino mati, perempuan mati, wanita mati, ia gali kubur, dia buka kubur, lepas pada tu ia jimuk perempuan yang mati, lepas pada tu ia ambil kain putih, ia pergi jual di kedai. Ini amalan-amalan bagi Abdullah Fasik. Peherak Fasik, yakni orang kerja dosa besar. Kemudian apabila bulan Ramadan, bulan puasa, dia tak tubik ke rumah. Dia duduk dalam bilik dia berkeluar dengan Allah, dia bertaubat dengan Allah, dia menangis dengan Allah, dia isah dengan Allah, dia saat itu minta ampun kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Kata ulama Abdullah Fasik ni, dia biasa buka kubur retina sampai berpuluh-puluh, kata setengah HP-nya beratus. Satu hari Abdullah Fasik ini, dia pergi tanya Tok Guru di kawasan rumah dia. Dia kata, ya ni ada bukakan kubur, dia wati retina yang mati, lepas pada tu dia ambilkan kapal pergi jual. Dia tanya Tok Guru, adakah dia bertaubat dengan Allah Ta'ala tu lepas ke tak lepas? Maka Tok Guru nak kata tak berani, nak jawab tak berani. Daripada persoalan bagi Abdullah Fasik, kemudian di celah-celah Abdullah Fasik saat itu dah, dia tanya Tok Guru, kemudian Tok Guru nak jawab tak boleh, dia pun kelik tengah jalan, maka dia mati di tengah-tengah tu. Dah, dia mati di celah-celah tu saat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh malaikat ukur. Ni mau nak buat misal. Ni kita tamu Tok Guru, ni Abdullah saat ni mai tanya Tok Guru, ni Muh Abdullah. Ya mari tanya satu Tok Guru, tanya Syekh, ya Syekh, adakah dengan amalan dengan kerja hamba ni, hamba buka kubur, gali kubur, kemudian kamu watikan para yang mati, hamba mikkan putih dia saat ni pergi jual, adakah lepas dosa hamba kalau hamba taubat dengan Allah Ta'ala? Telah dia klik, dah Tok Guru tak jawab. Dia klik tengah jalan, pergi mati Abdullah ni. Apabila mati, Allah Ta'ala katahi malaikat, mu cuba pergi ukur. Di antara ya klik saat itu, dia mati tu dengan rumahku, dengan rumah Tok Guru, dengan rumah dia, hak mana paling dekat? Kalau Abdullah pergi mati saat ni dekat dengan rumah Tok Guru, jauh daripada rumah dia, maka Muhammad dia saat ni boleh syurga. Ibu bapa, di hari ni kita semua sangat-sangat salah dengan Allah, dan kita berdosa dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita kembali kepada Allah. Seperti satu ayat kata, ya ayyuhalladzina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, kembali kamu kepada Allah sebagai bertobat yang nasuh. Yang nasuha, yang suci, yang bersih. Pak kita nak wayak kepada ibu bapa, siapa dia bertobat dengan Allah Ta'ala, Tuhan terima. Orang ni kau sari, ya kau molek, kau sari, ya kau tambah amalek, kau sari, ya kau jadi comel. Boleh kenal kata orang ni, dia saat ni Allah Ta'ala terima taubat dia. Misalnya dulu kita orang malas maya, tapi lepas tu kita taubat, teriak, menangis, air mata bertitik, tak sir dah weh, berzina, tak sir dah weh, minum arak, tak sir dah weh, makan reba. Kama dia Allah Ta'ala terima taubat kita, dengan sebab kita sesat, dengan sebab kita ikhlas, Allah Ta'ala terima. Kita rasa tambah buat kejahatan sendiri. Berasa kau nak tambah Quran, kau nak tambah semaya, tambah sedekah. Ini boleh kena kata Allah Ta'ala sudah kabulkan taubat kita. Kemudian katanya Siti Aisyah lagi, orang yang kasih ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk dia di dalam syurga sekali dengan para nabi dan para anbiya. Dan kata Siti Aisyah lagi, wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alaihi, orang mana yang kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih banyak daripada selawat atas Nabi. Kasih duk dalam ni dalam hati. Gapo bila ya tak sebut ya, tapi apabila dia mau sebut Nabi, Allahu Akbar, teriak, menangis, mengalir air mata, tapi dia tak ada sebut. Di mulut tak ada sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tapi apabila sebut pak berasa ra, berasa ya, berasa mengalirkan air mata. Kemudian kata Siti Aisyah, siapa dia kasih ke Nabi, dalam hati dia penuh dengan kasih ke Nabi, lebih daripada banyak dia sebut tentang Nabi. Orang ni Siti Aisyah tak ada. Wasamaratuhu, dan buahan orang yang kasih ke Rasulullah ini, al-wusulu ila syafa'ati wa suhbatihi fil jannah. Orang ni akan dapat tercampailah ia kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dapat boleh sekali dengan Nabi. Pada mana ayat? Kisah ni banyak orang cerita dah ibu bapa. Sayyidina Bilal ibnu Rabah kasih ke Nabi. Malam mau cerita dah satu sahabat di betul malam mau cerita dah. Satu sahabat pagi tengah hari mari semua di Masjid Madinah. Kama dia bukan orang Madinah. Supaya sini orang bukan orang Delong tu, orang Kolek Kala tu. Orang sebelah balik tu, Palai tu. Mai dia semaya sejid Delong. Kama dia satu sahabat ni dia kasih ke Nabi dia. Nabi kata, "Hei sahabat, hei fulan, gana po aku tengok mu ni mu bukan orang Madinah. Tapi mu semaya Madinah semua. Aku duk tengok mu semaya Madinah. Kok mana ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, amma ni kalau tak boleh tengok Rasulullah sehari, tak boleh tengok wajah Rasulullah sehari, amma makan tak lalu, tidur tak jenera ya Rasulullah." Siapa setara tu? Sahabat-sahabat Nabi. Apabila tak boleh tengok rupa Nabi, tak boleh tengok Nabi, siapa makan tak lalu, tidur tak jenera. Nabi katanya, "Ana wa anta kahataini." Supaya dua begini dalam syurga. Sebab tu orang yang kasih ke Nabi, yang sayang ke Nabi penuh-penuh, dia ni boleh sekali dengan Nabi. Kita tengok Sayyidina Bilal, ketika dia Nabi mati, Nabi wafat, dia nak duduk tak boleh Madinah, teriaklah, lalu ke kubur Nabi menangis, tak boleh tengok Nabi. Nabi sudah wafat, Nabi sudah mati, kemudian bila dia nak lalu di kubur lepas mayat dah. Sebab ni rumah Siti Aisyah lek ni. Kita kata ni rumah Siti Aisyah, ni sejid Nabi, lek ni kubur Nabi. Patut bila lalu kau ni hari-hari tak boleh duduk weh, ingat rindu ke Nabi, kasih ke Nabi, penuh kasih ke Nabi, tak boleh duduk. Minta ke Abu Bakar nak beralih, nak berpindah pergi pada Syam. Kelip mai royak rekan-rekan ni, kita ni sudah royak oleh ramai. Kemudian bila saat ni bila klik mari Madinah, belum ada tiap mimpi yang hidup di Syam tu lama. Setahun 2 tahun tak pernah klik ziarah Nabi. Maka satu malam mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, "Hei Bilal, lima lam tazurni." Hei Bilal, kerana apa engkau tak menziarah aku? Hei Bilal, ya jafal qalbi, ya jafatal qalbi. Hei orang yang kerah hati, bila apabila ia tidur,
Dia mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi kata, "Hei Bilal, kerana apa mu tak ziarah kadaku? Kerana apa mu saat ni tak mari ziarah ku hati? Hei orang keras hati. Ya apa mari selalu dah esok ke? Mari tak ada berhenti. Apabila sampai di Madinah, dia saat ni tu duk tengok situ. Kama dia sahabat-sahabat daripada Umar, daripada Abu Bakar, suruh dia saat ni tu, apa dia? Yakni suruh dia tu bayar. Ya aku tak boleh bayar dah. Karena aku saat ni tu nak bayar aku ni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dah. Kama dia Bilal saat ni tak bayar, tapi Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan mai pergi tangan Bilal. Mau yak reka-reka ni. Pergi tangan Bilal, ya pak cik. Oh pak cik, minta pak cik bayar sekali. Ni nak yak tahu kasih Rasulullah ni. Rasulullah mati. Rasulullah wafat. Lalu kau kubur mengalir air mata. Nak duduk tak lekat. Sebab tu minta berpindah. Supaya kita kasih kau retina lah. Dah kasih siapa kasih sangat ni nak duduk tak boleh. Tak tengok baju, tak tengok kain kelubung nak duduk tak boleh dah kan. Bila pun macam tu, apabila nak duduk tak boleh, nah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan minta ya pocik, minta bel lah sekali nak dengar pocik. Bila pun nak bel. Nak bel saat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah tu baik habis mari. Dia kata Rasulullah hidup semula ni. Rasulullah bakit semula ni. Kerana Bilal dengan suara Bilal bel, pakak tu baik habis. Tapi apabila siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh kata lagi. Apabila berkata asyhadu anna Muhammadah, tak boleh kata. Bila selak lah dah situ. Kerana apa? Kerana di dalam hati bila penuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada Nabi, sangat-sangat kasih. Siapa nak sebut Nabi tak boleh. Sebut sana rebah. Kemudian kata Siti Aisyah, orang yang kasih ke Nabi, yang sayang ke Nabi, yakni apa hujung jatuh dia, buah dia, yakni dia dapat tercampaikan syafaat Nabi di akhirat nanti. Akhirat mana? Di pada masyar. Pada masyar ni, amo nak banding. Ni kita duduk dunia lah ni. Pas dunia ni kita masuk kubur. Lepas kubur kita mari duduk mana? Duduk di masyar. Pas masyar ni kalau kita orang kasih ke Nabi, sayang ke Nabi, Nabi kenal kita umat dia ni. Tapi kalau kita orang tak ada kasih Nabi, tak ada selawat Nabi, Nabi tak kenal kita. Kemudian kalau kita nak Nabi kenal kita di akhirat Isyak, kita kena banyak selawat di atas Nabi dan kita kena kasih atas Nabi. Nabi saat itu akan tolong dan bantu kita akhirat nanti. Kemudian bantu Nabi saat itu kalanya Nabi takkan subir tah pala, tah mizan di atas penimenge kerana amalan kita renge. Nabi tak mikkan subir dia tak supaya nak tolong kita. Ibu bapa, di akhirat Isyak bukan macam dunia. Dunia kita boleh tipu kan? Dunia kita boleh bahang kau kan? Dunia kita boleh kata kita semayang. Dunia kita boleh kata kita tak karau. Dunia kita boleh dalih gitu, dalih gini. Akhirat Isyak, mulut kita nak kecek dalih tu hai koci. Tangi ni royak diri. Tangi kata ya Allah, amo deraka padamu ya Allah. Mulut nak kecek, Allah koci perang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akhirat Allah Ta'ala koci mulut. Mulut nak bahang dengan Allah, Allah Ta'ala koci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Hari akhirat mulut nak kecek ya Allah, amos maya. Ya nak bahang Tuhan, Tuhan katuk mulut. Tangis dia kata ya Allah, amo ada ambil duit reba ya Allah. Kemudian mata boleh kecek sedih, mata kata ya Allah, amo ada deraka kepada engkau ya Allah. Kaki dah royak ke Tuhan, amba ada pergi jalan tempat manusia. Jadi Allah Ta'ala koci, Allah Ta'ala katuk mulut nak kecek dalam. Dunia ni kita boleh berdalih, kita berdalih gini. Sebab tu ibu bapa, di hari ni masa yang Allah Ta'ala peluang kepada kita lagi, maka kita cedek wasdia untuk mati kita. Karena Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang berakal, yang dia fikir selepas daripada mati dia gapo yang dia kena cedek.
Lepas tu kita akhirat isyak ibu bapa. Nah, semua kita ni klik ke akhirat belaka, tak ada siapa dia kekal sini. Lepas tu Nabi kita orang yang boleh syafaat kita. Nabi sebagai orang jadi contoh pada kita. Nabi sebagai jadi tauladan. Ayat mau baca tadi, laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh bagi kamu ada contoh tauladan yang baik. Amanah contohnya, satu hari nak yak kata berjuruh Nabi. Nak kata Nabi ni akhlak molek. Tuhan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi pada ketika Nabi buka Mekah yang amat besar. Jadi ketika tu Nabi lepas pada fok-fok ni saat ni tu buka Mekah, Khalid bin Walid Nabi uruskan, Nabi putus dia turun cara tetangga tentera. Lepas pada tu orang kafir Nabi kata dah, siapa dia masuk dalam rumah selamat, siapa dia masuk dalam sejarah selamat, siapa dia masuk dalam rumah Sayyidina Aga, Abi Sufyan pun selamat. Lepas tu Nabi satu hari masuk duduk dalam sejarah. Masuk dalam sejarah, Nabi pergi pak bucu Baitullah. Ini nak kata Nabi ni perangai Nabi dah. Lepas tu kita ni umat Nabi, orang yang janguk, makhluk yang comel, makhluk yang dicipta oleh Allah, yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat comel, dengan akal fikiran, dengan bulu mata, dengan hidung comel. Lepas tu teh bakit pula kita Nabi yang sangat comel, Nabi yang sangat indah, Nabi yang sangat lebih makhluk Allah Ta'ala di atas muka bumi dan langit. Kemudian Nabi apabila ya tanah buka Mekah siap, Nabi masuk Baitullah. Nabi buat apa weh? Nabi masuk dengan utaya. Ni kita tahu Baitullah lah rupanya. Nabi masuk Baitullah, Nabi kata nak, Nabi pergi kepada pak bucu Baitullah. Gi satu bucu Nabi Allahu Akbar. Nabi pergi bucu Baitullah. Nampak dah Baitullah. Baitullah pak segi kita nak menghadap kiblat tu lah. Nabi masuk pergi Baitullah, Nabi kata Allahu Akbar. Gi buculah rukun Yamani Allahu Akbar. Gi belah balik hal al-hajarul aswad Nabi kata Allahu Akbar. Mari pula belah lek ni nah. Sebelah balik bucu bagi kan? Bucu bagi sebelah al-Iraq Nabi kata Allahu Akbar. Kemudian masa ni nak kata Nabi perangai mula. Berala 360 ekor duk keliling sini. Kelilingkan Baitullah. Nabi tak ada kata. Nabi tak ada kata berala. Hak yang ada 360 ekor di kawasan Baitullah, Nabi tak ada kata. Tapi Nabi mik tukar dia, mik sugi dia, kita tonyohkan pak berala. Yang mik sugi dia ni. Sugi Nabi. Yang mik sugi cocok. Di kawa? Di ni. Di tubuh berala. Tahu tak berala? Tokong. Patung. Patung hak besar, hak duk di pitu bagi Baitullah, nama kah? Nama Hubal. Hubal. Tokong tu yang dibuat dengan kayu. Nabi tak ada godeh dak berala. Nabi tak ada kata dak. Cuba Nabi tanya dengan sugi yang ni, sugi ni. Sugi. Dia buat amal sugi tak? Nak kecil sugi. Ni sugi. Jangan duk pandai lekeh benda ni. Sugi ni Allah Ta'ala wi hikmahnya banyak perkara. Mata lambat tupu. Makna tak mata ni cerah semua orang rajin sugi. Lepas tu orang semaya bersugi, Allah Ta'ala wi lebih pada orang tak sugi 70 kali ganda. Sugi. Mata teh, telinga teh, lepas tu gigi tak punah, lepas tu belakang tak bokok 7. Pia tua. Kalau umur 200, tak bokok. Nah, pia sugi ni. Lepas tu lu tak ada cari kayu belakang rumah tu. Dah, masalah Nabi tanya gitu. Lepas tu Nabi giduk nyata. Fok-fok kafir yang ada di tepi tu saat ni, duk tengok ke Nabi, tengok Muhammad nak buat gimana ke kafir kini. Hari ni Islam kuat. Hari ni Islam gagah. Hari Yaum Atfaq apa Yaum Fathi Makkah Al-Azam, hari ni orang Islam tak ada terhera kepada orang kafir dan tak takut dah kepada siapa-siapa. Nah, di dalam Mekah tak takut. Kerana orang Islam mari daripada Madinah berpuluh-puluh ribu. Tak heran pada kafir dah hari ni. Tapi Nabi masuk duk tawajuh dalam Masjidul Haram. Orang-orang Arab tengok-tengok Muhammad nak buat lagu mana.
Muhammad orang nak sebab sedih ni. Wak ke sobat dia macam-macam. Wak ke bila heret daripada pasir. Dengan utar siapa tu bik lemuk-lemuk dan di pada pasir yang panas. Buat kepada Nabi gembahkan tiga. Gembah air kecing utar. Bermacam-macam. Orang Arab Quraisy wak ke Nabi. Tapi apabila hari ni hari kemenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tu mari selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min zambika. Nah, Allah Taala kata pada tahun yang ke-8, pada tahun Nabi bukakan Makkah Al-Azam ini, Allah Taala kata, inna fatahna laka fatham mubina. Hei Muhammad, kami sudah buka bagi engkau sebagai terbuka yang nyata dah hari ini. Orang Islam hebat. Orang Islam tak ada takut pada siapa-siapa. Nabi kita contoh di dalam masjid Haram, tak ada kata apa. Orang kafir nanti tengok Muhammad nak buat ke mana ngak orang kafir dia buat azab kat orang Islam. Duk mek getah orang Islam, duk bakar orang Islam. Lagi pula buat nyanyo ke bila, nyanyo kepada hamba-hamba ni. Tapi Nabi katakan, no ayat kata Nabi ni Allah Taala sebut pada. Jadi sepakat dengan ayat wa innaka, sesungguh engkau ya Muhammad la ala khuluqin azim, sesungguh engkau di atas akhlak dan perangai yang sangat-sangat indah, perangai yang sangat-sangat mulia, perangai yang sangat-sangat tinggi. Nabi tak ada nak. Nabi kata kepada Quraisy, antum atulaqa. Nabi tanya tu ya. Kalau kita turut faham kita denai, dia mau buat kita dulu kalau kita susah, dia mau perhina kita, dia mau buat karuk kita. Oh, apabila kita senang tak gagah hati, kita rasa berdenai lah hati. Rasa nak marah, nanti aku nak balas. Dan apabila aku senang, aku gagah, aku dapat aku nak balas. Tapi Nabi dah. Nabi tak taruh denai. Walaupun kafir Quraisy wak seksa Nabi, Abu Lahab, mekti utar, punga dapat pintu Nabi hari-hari. Nabi tak taruh denai dalam hati. Nabi kata, antumut talaqa, bermula kamu terlepas daripada tawan, terlepas daripada kena bunuh, terlepas daripada kena menyeksa. Ini akhlak Nabi. Lepas tu fak-fak kafir Quraisy kata, oh ya Muhammad ini Allah salah satu daripada orang yang akhlak yang bagusnya. Muhammad ini orang yang baik hatinya, orang yang molek hatinya. Ini kata orang Arab pula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, di hari ini kalau kita ada perangai denai, kita welah denai hati kita. Lepas tu ada satu orang pergi jumpa dengan ulama yang besar. Ni nak saya yang terakhir. Puasa pun panjang dah ni 10.30. Kau sini masa tak saya klik tak kat di depan dia belakang. Tanpa tak ada denyum kat sini pun ni. Tiada di negara kata wajib ni weh. Kita ni gang dia duk negara duk zikir. Kabar-kabar tua boleh juga kisah. Dah, kemudiannya kalau kita ada dendam, kita buat dendam tu baik. Kalau kita ada deki, buat deki tu baik hati. Kalau rasa tak puas hati dengan demo, kita buat tak puas hati dengan demo. Kalau kita rasa nak kata ke demo, tukar jadi subhanallah. Patu retino lah Nabi kata banyak masuk ngakau kali. Patu orang jatuh, banyak masuk ngakau sekali, fok mana? Fok kucing tak masuk. Ni ibu bapa, kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, pelan kita nak tukar nah. Kalau rasa nak ngopak kat orang, kita tukar jadi subhanallah. Allah rasa kata aku nak kata metok tu nak kata kelabu tu. La ilaha illallah. Tukar. Dah, kalau rasa nak buang benda tak molek, benda tak comel, kita tukar jadi zikir. Lepas tu kalau rasa deki kat orang ni, weh tu biar. Orang deki kat orang, dia tak senang hati. Dia tengok dia mau tu kaya. Tak boleh tengok, rasa bulu mata. Bulu mata apa ya? Nak buat ke mana? Nak biasa selagak tabak bini yang atuk lelaki, yang panah dek. Ni cita-cita buat kita lakon ni kadang-kadang ada baik ni. Banyak ni. Banyak pesen ni. Pesen nak demo selagak, nak tengok demo selagak. Kenapa? Kerana kuam sakcai kita. Orang tepi kita kaya lebih pada kita, seni pada kita, kita nak buat gana nak uya selera.
Ni kita tak molek ni. Pak kita tukar akhlak Nabi, tak ada dendam, tak ada berdeki, tak ada marah, lagi pula tak ada berasa taruh simpan di dalam hati. Ini Nabi. Kemudiannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia maaf semua. Lepas tu Tok Guru katanya, perhati molek 5 perkara. Di zaman sekarang orang ada temu dengan satu ulama yang terbesar. Patut gapo di jalan ni. Di zaman learning ni. Zaman dunia yang terakhir ni. Zaman bah maksiat ni. Zaman dosa banyak ni. Zaman masalah berkelai kabut ni. Kena buat amal gapo yang paling banyak sekali. Kemudian jawabkan setengah daripada ulama. Dia kata pertama sekali kita saat ni tu kena buat gapo? Yang pertama sekali banyak baca Al-Quran. Yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, amalan yang ketiga kena banyak sekarang lah ni, al-istighfar. Ni kali pertama katanya ulama yang terbesar. Mula-mula sekali amalan kena banyak di jalan ni baca Quran. Baca Quran ibu bapa dah. Sebab tu kita tengok ke Arab satu hari. Masa modok luar negeri. Ya tengok kita boleh baca Quran. Ya tengok kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca Quran, ya tengok kita baca, ya teriak. Kenapa ya teriak? Kerana dia saat ni bahasa Isah ke diri kata Allah ku orang Arab tapi nak baca tak boleh. Demo ni orang ajanik boleh baca, orang luar baca Quran. Dah. Kemudian dia tu menangis. Sebab dia nak baca Quran tak boleh, kita orang Jawi boleh baca Quran. Dah. Orang Arab yang nangis. Patut akhir-akhir dia tunjuk Quran, dia tengok Quran, dia tak nak baca, dia tunjuk saja. Lepas tu amalan kita kena banyak. Ialah yang pertama sekali baca Quran. Yang kedua selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi. Itulah selawat mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Ataupun selawat kamilah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qura wa tuqda bihil bihawaij wa tunalu bihil raghaim wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun wa ala alihi wa sahbihi kulli lamatin wa nafasin bi'adai kulli ma'lumin lak. Ataupun ikalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak selawat atas Nabi, banyak baca Quran dengan Allah. Dan yang ketiga istighfar. Istighfar 3 mau ya dah. Istighfar pertama hak panak sekali, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita koya dan kita ingat berasa dosa kita luruh supaya dah. Pasti luruh tu. Tersilah dalam hati. Ataupun nak istighfar martabat 2, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada hak yang 2. Lapar 2. Kalau kita nak pandang-pandang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun nak panjang lagi, sayyidul istighfar. Mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Banyak istighfar. Lepas tu kata setengah lagi, yang keempat, banyak sedekah. Banyak sedekah. Yang kelima, banyak al-afu was-safu, yakni maaf kemaafan. Kalau dia mau tepi mau kita salah dengan kita wi kemaafan, buka hati semua dia. Lepas tu banyak sedekah, banyak wi kemaafan. 5 perkara ni ibu bapa.
di akhir sekarang ni kita banyak 5 perkara ni, insya-Allah keluarga kita selamat. Yang pertama baca Quran. Karena Abu Hanifah mimpi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimpi Abu Hanifah 99 kali. Dalam mimpi harusnya Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia mimpi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Maka dia ada ingatlah hati dia, dia kata kalau aku mimpi sekali yang satu, aku nak tanyakan Allah Subhanahu wa taala amalan gapo yang Allah taala kasih. Aku akan tanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan gapo yang Allah taala terlebih kasih. Kapan dia duduk mari, Abu Hanifah mimpi pula kali yang satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata, ya tanya Allah, ya Allah, amalan gapo yang engkau kasih ya Allah? Amalan gapo yang engkau suka ya Allah? Allah taala kata, ya Abu Hanifah, aksir kalami, aksir tilawatal Quran. Banyaklah engkau bacakan Quran, bacakan masalah tilawal Quran. Lepas tu amalan 5 perkara ibu bapa. Nah, kilas buat dalam kain. Buat klik malam ni. Amalan ni tak ada kena buat. Tapi boleh pahala. 5 perkara nah. Ingat mulai. Saat ni makna kata akhir zaman yang kita kena jaga 5 perkara. Yang pertama banyak baca Quran, banyak selawat tah Nabi, banyak istighfar dan banyak sedekah, banyak maaf memaafi. Dan pula 5 perkara amalan ni tak ada kena buat apa. Tengok saja boleh pahala. Mana? Salah satu tengok mishaf. Ni, pagi-pagi pas subuh, malah nak buat apa weh? Nak baca malah. Nak buka Quran baca apa malah. Nak pergi WhatsApp zikir malah. Mik Quran tengok. Tengok Quran duk dalam mari. Tengok Quran duk atas gaha. Mik Quran tengok saja. Allah Subhanahu wa taala wi pahala dah kita. Tengok mishaf, tengok Quran saja ni Allah taala wi pahala. Belum baca lagi. Kalau kita baca Allah taala wi pahala, 1 haraf 10-nya pahala, 2 haraf 20 pahala. Yang keduanya Allah taala wi pahala dengan tak ada kena baca, ialah kena kepada yakni kita tengok muka orang tua kita. Tengok muka dua ibu bapa kita dengan kita syok. Gapo syok? Dengan kita kasih sayang. Syok. Yakni kita berasa kasih dan kita berasa sayang ke ibu bapa kita. Tengok muka ibu bapa kita. Tengok muka ibu bapa kita dengan kita perasaan kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa taala wi pahala kita supaya dengan kita kerja 1 haji, lagi pula kita kerja 1 haji, kita saat ni tu semula sekau utah yang besar, lepas tu kita bagikan daging gerbai tu. 2. Yang ketiga, masalah kita tak ada kena kerja, tengok muka saja orang tua kita, tengok dengan kasih sayang, Allah Taala wi pahala. Yang 3, kita tengok wajah alim ulama. Kalau tok guru ada di kawasan rumah kita, tok guru ada kawasan kampung kita, pagi-pagi kita pergi tengok tok guru, tak ada pejabat saleh lagi, tak ada pergi barang saka apa ni kata guru lagi, maka Allah Taala wi pahala dah. Salah satu daripada amalan ya Allah Taala wi pahala dengan tak ada kena semaya Allahu Akbar, tak ada kena duk kata la ilaha illallah. Dan satu lagi kita tengok kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu perkara yang Allah Taala wi pahala dengan kita tak ada kena buat apa-apa. Ibu bapa, mau pesannya tu malam ni. Kita harapnya tengok Quran. Tengok orang tua kita wi baik-baik, cara orang tua kita wi baik-baik. Jangan kita duk pelecehkan ibu bapa kita, jangan kita duk caci ibu bapa kita, jangan kita duk deraka kepada ibu bapa kita selama-lama insya-Allah kita saat ni dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita benda-benda yang terbaik, keberkatan di dalam hidup kita, keberkatan di dalam rumah tangga kita, keberkatan di dalam anak-anak cucu kita. Karena Nabi kata birrukum abaakum
birru abaakum tabirru abnaukum. Kalau kamu buat baik akan ibu bapa kamu, nescaya membuat baiklah akan kamu oleh anak-anak dan cucu kamu. Ibu bapa nah, amo pun tengok puasa panjang malam, patu malam ni nah, amo harap kemaafan kepada orang sini kalau ada tersalah ataupun tersilap dengan orang delong ni. Nah, kita kecek ni pun panjang dah. Dan lebih kurang sejam lebih dah kat wajah. Nah, kalau wasa ada salah ataupun tersilap dengan orang sini, nah, kalau hak mana tak molek itu daripada amo sendiri, nafsu amo. Kalau hak baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita haraplah hak mana mau kecek hak molek, minta ambil wa amal. Hak mana tak molek tu tak sinilah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada Allah dengan selamat seperti Allah Ta'ala kata dalam satu ayat, ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang gapa, yang tidak manfaatlah oleh harta benda dan oleh anak-anak cucu, anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, malaikat mereka yang datanglah ke Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, hati yang sejahtera. Itulah ibu bapa. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua kita ingatlah kata, kita takutlah ke Allah. Mudah-mudahan kita saat ni diselamat dunia dan akhirat, dan Allah Ta'ala bagi keuntungan kita dalam umur kita, dalam rezeki kita, dalam hidup kita. Saya berharapnya Allah Ta'ala cucurkan air rahmat dan cucurkan sasih belah Allah kepada orang-orang di sini dan anak-anak cucu di sini. Minta Allah Ta'ala bukakan pintu langit semua kepada fok kita di sini. Sekadar tu dulu. Katanya kita harap tawajuh dah adik-adik depan dan ibu bapa nak tawajuh mau nak doa sikit. Apa tu kita minta sekadar ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna bisal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liajdadina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Ilahi, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu bapa kami dan dosa anak dan isteri kami, dan ampunkanlah dosa ahli kampung di Delong ini ya Allah, daripada imam, daripada khatib dan Bilal, daripada ahli kampung semua yang ada di hadapan kami ya Allah, yang mari dan yang tidak mari ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah, bagi kami syafaat bagi Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang kami curah dan kami bercakap pada malam ini, bagilah keberkatan turun ke hati orang-orang di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, apa kesilapan kami terhadap-Mu ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa yang kami tahu dan kami tidak tahu ya Allah, yang besar dan yang kecil ya Allah, yang sekarang dan lagi akan datang ya Allah. Ya Allah, dengan Nabi-Mu jadikanlah kami umat yang terbaik ya Allah di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ibu-ibu bapa di hadapan kami kembali kepada baik ya Allah. Mereka yang baik minta kembali terlebih baik ya Allah. Anak-anak cucu di hadapan ini, adik-adik dan abang-abang di hadapan kami, daripada pemuda-pemudi, maka Engkau baikkanlah mereka, pimpinkanlah mereka kepada hidayah-Mu ya Allah, kepada taufik-Mu ya Allah, pada nurul Islam dan nurul iman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagikanlah kekuatan kepada kami di dalam Islam ya Allah, bagilah kekuatan di dalam dakwah Islam ya Allah,
di dalam dakwah agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang Islam di Tani dan Jala di Naratiwat ini selamat semua daripada kemusnahan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ulama-ulama di Tani ini semua daripada mereka gerban untuk-Mu ya Allah. Mereka gerban untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jagakanlah mereka dan selamatkanlah mereka, pelalakanlah mereka daripada kebalaan, daripada kemusnahan, daripada kecelakaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sifat kami seperti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah orang-orang di sini sifat berlemah lembut seperti Nabi ya Allah. Sama ada daripada yang tua, yang muda, daripada kanak-kanak lelaki dan perempuan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, datangkanlah kami, kembalikanlah kami, isteri dan anak dan ibu-ibu yang ada di hadapan kami dan bapa-bapa yang ada di hadapan kami dengan hati yang suci dan bersih ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kalau kami ada silap di dalam cakapan, kalau kami ada silap di dalam pandangan, kalau kami ada silap di dalam pendengaran, kalau kami ada silap dalam perjalanan. Ampunkanlah dosa kami, kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, tinggikanlah darjat mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau bagikanlah kemuliaan kepada ibu dan bapa kami semacam mana mereka bagi kebahagiaan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau sekiranya di dalam majlis kami ada mereka yang deraka kepadamu, yang ada deraka kepada ibu bapa ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa mereka. Ada di dalam majlis kami ada isteri yang deraka kepada ibu, deraka kepada tok lelaki dan suami, minta Engkau ampunkanlah ya Allah. Ada anak yang deraka ke ibu bapa, minta Engkau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang kampung di Delung ini orang beriman kepadamu, orang yang taat kepadamu, orang jalankan syariah-Mu, orang yang jalankan agama-Mu semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami, jadikanlah perempuan di sini semacam perempuan-perempuan di Madinah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang lelaki yang ada di sini jadi semacam para sahabat daripada Muhajirin dan Ansar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah hati-hati kami sekiranya kami ada silap dan salah denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung sini seperti orang-orang Ansar dan orang Muhajirin, para pemuda dan pemudi semacam sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar. Allah. Jazakallahu khair.